Do you know that depression, anxiety, and stress can be overcome? Empower yourself through IQ Excellence Self Therapy, a holistic, psycho-spiritual self-empowerment program to help you enhance your spiritual, emotional, mental, and physical well-being. Reclaim your energetic, optimistic, creative, and motivated self. And more importantly, realize your full potential. The 21st century, mental illness is skyrocketing globally. Today, the world is in a turmoil. Depression, anxiety, stress are most commonly afflicting our society and impacting our economy significantly. According to the World Health Organization, the estimated cost to the global economy is $1 trillion per year in lost productivity. Malaysia is not spared. According to 2015 National Health and Morbidity Survey, 1 in 3, or 29.12% adults aged 16 years and above are struggling with mental health issues. This has tripled from 10.7% in 1996. In 2018, a Malaysian major daily reported by 2020, mental health would become the second biggest health problem after heart disease. Today, depression is the leading cause of illness and disability among adolescents. Suicide is the second leading cause of death amongst 15 to 29-year-olds. However, within the darkness, there is always light. There is hope. Hope is the heartbeat of the soul. IQ Excellence Self-Therapy will help you discover purification of the heart, purposeful living, holistic self-care, mind, body, heart, and soul. Embracing IQX 9 Habits and 9 Laws will help you become heart-centered, enjoy a psychological and spiritual well-being, and most importantly, you become self-empowered. You can now realize your full potential, cope with the normal stresses of life, work productively and fruitfully, and are able to contribute to the community, hence benefiting the society at large. Me lah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all our audience today on IQX at 5 p.m. Terima kasih, to all who are here early, Nur Azlina, Jisman. I'm sure hari ni hari Jumaat is supposed to be a orang kata relaxing day already lah. Besok dah hari Sabtu kan, time flies as usual. And hari ni kami pun have been online for 28 days. Alhamdulillah, and we will continue
to provide you with, ilmu, information, sharing, on a currently very, very important topic, the waktu pandemic ni. Even before pandemic, it's already been a very worrying, there's been a worrying, concerning trend on masalah depression, anxiety dan stress ini ya. Jadi kami di IQX IQX at 5 PM ya, program IQX ini adalah an extension of Quantum Excellence Empowerment Program, which I have been training for many years, more than 20 years, but the last 10 years I have put it into a proper module, and have helped many people to achieve personal, but before achieving personal excellence too, is more getting their heart set and mindset right. Manage their mindset and heart set. But about 6 months ago, while doing my doctoral research, in for my PhD with University Science Islam Malaysia, I decided, since COVID-19 came about March last year, I, through my own research, I found out that masalah yang utama sekarang, since, in fact, daripada March hari tu lagi, we had our founder of Islamic psychology. He has passed on this February baru ini, and he came on to call all counselors. This is more for those who are here for the first time. I have to repeat some of the things every day, nak cater kepada mereka yang baru datang, and we want to welcome them as well to feel at home. And this is something that we do every day, sharing, not a counselling session. Ini bukan counselling session, sharing ilmu, tips, and perhaps will help those out there, to manage, and more important, overcome and prevent as well. Prevent depression, anxiety and stress menggunakan kaedah Islamic psychological dan spiritual interventions, based on, of course, the Al-Quran and Hadith. So thank you so much for those who are already here. And today, Friday, is always a very, very special day. Very special day kerana kita ada tetamu jemputan. Blessed Friday, I call it. Hari Jumaat yang sangat barokah, jadi kita bawa online bersama kita seorang ustaz, who will share with you, and ustaz ni hafiz, dengan background pernah belajar di Cairo, di University Al-Azhar, and obviously with the experience and knowledge yang Ustaz Mukram, Datuk Haji Muhammad Taib Pendakwah Bebas yang kita bawa setiap Friday, every Friday, know that it's a blessed Friday, and Ustaz Mukram will come on to share with us topik-topik yang berkaitan dengan subject matter yang kita discuss every day, on not discuss about depression, anxiety dan stress ni. I always believe in something yang kalau you focus on, it will grow. Kalau kita just focus on depression, anxiety, teruk, there's so many things, so many going on, statistics, kita cakap benda tu aja, it will start to grow. Jadi tak ada penyelesaian, Jadi kita nak juga tengok kepada bagaimana cara ini boleh diselesaikan dengan by looking at things yang menyebabkan kita masuk dalam what you call that predicament, dalam kesusahan atau kesempitan tu. Kita discuss topik-topik yang a bit more positif juga. Bagaimana macam semalam kita talk about how kita nak switch kita punya mindset apabila kita berfikir negatif, atau kita berfikir about diri kita yang dilanda masalah ni, then kita rasa very negative, and then not only negative, bila perasaan tu, feeling influences kita punya action. Feeling influences action. Thinking dan feeling ni dia bersama, dia akan, dalam psikologi kita belajar, dia akan influence action kita, and therefore semalam saya share satu tip that every time you think negative atau feel negative about yourself ataupun about someone else, you turn it into a doa.
doakan. Ya, kalau you rasa dalam kesempitan, kesusahan and all, instead of saying, making a statement, Allah mak, my life is so sempit, so susah, Allah, gelap, nak bangun tidur. Don't keep making that statement. But instead, kita apa? Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, you know how I feel. Don't even have to say. Allah tahu apa tu your feeling tu, ya. Ya Allah, ya Tuhanku, please help me, please get me out of this kesusahan, kesempitan ni, because, dot, and all that. So turn it into a doa. If you marah dekat orang lain, you geram dia buat something dekat you and you feel stressed, you feel depressed about it and all that, doakan orang tu. Ya Allah, ya Tuhanku, maybe, he doesn't, he didn't realize what he has done, ya Allah, please bless him. Apabila kita turn perasaan kita yang negatif tu kepada satu doa, subhanallah, the thing will come back to us in multiplication, exponential growth saya panggil, ya. Multiplication, berganda-ganda Allah, rahmat Allah akan datang balik kepada kita. Kenapa kita perlu rahmat tu? Untuk keluar kita daripada kesempitan itulah. So kita guna psikologi Allah, psikologi Al-Quran dan hadis ni. Selalunya kita baca Al-Quran, hadis ni kita mengikut kepada ritual saja, solat, zakat. Sebenarnya dalam Al-Quran dan hadis itu ada banyak saya panggil Islamic psychology, ya, psychological, spiritual punya intervention dalam tu, treatment untuk penyakit yang melanda jiwa kita. Yeah, and it is an area of interest to me because inilah thesis doktora saya juga, which I hope to complete in about a year's time lah, insyaAllah. Please doakan for me, Yeah, so anyway, what I want to also talk about today is, sebelum saya bring on kita punya our special guest, Ustaz Mukram. Tomorrow, please remember, besok kita ada, we will be having our first special insights. Remember I told you kita dalam during this session, nak going deep into something is not easy, because masa is so what you call it, terhad. And therefore tomorrow we're gonna spend 2 hours together. Kepada siapa yang belum signed up lagi, Rania, can we bring on that? Yeah, go to visit us now at www.iqx.asia. Register yourself. Scroll down. You can do it right now. Scroll down and then what do you call that? Dekat bawah tu give your details. Yeah, and malam ni we will provide you with the link. Now we will send you via WhatsApp and email to confirm your participation tomorrow, and please reply to us so that we will know exactly how many people who will be there. It's our first one. And one of the things that I'll be doing tomorrow, is I will be sharing with you this psychometric test, pre-test, yang dapat mengukur apa yang ada kat dalam ni, the inside. Hati kita lah, keadaan hati kita dalam beberapa adalah variable which I will explain tomorrow, and melalui psychometric test ni kita akan tahu keadaan hati kita dekat mana, and of course right, kita punya objektif program kita yang tiap hari we have started 28 days ago, adalah can we show the first slide, Rania? My okay, good. Basically the objektifnya adalah very simple. Can we see that? Dia ada a bit delayed bila Rania put on the slide. It's not coming on yet. Maybe you have to do it again. Yeah. Share screen. Yeah, okay. Yeah, all right, good. Yes, yeah. Thank you so much. Yeah. So IQX self-therapy ni adalah, objektifnya adalah untuk menyuci, slowly purify our body, our mind, our heart, and importantly our soul. And menggunakan kaedah Islamic psychology, model of the soul that has been researched very thoroughly. In fact, that research is actually PhD research of Dr. Abdullah Rothman, seorang clinical psychologist di Amerika, yang reverted masuk Islam kerana dia found that the existence of roh ni dalam recovery, psychological, spiritual recovery of what you call patient dia, yang datang ke klinik dia tu, it was a major discovery for him and he had to prove that theory. Jadi dia buat dia punya what you call that research, PhD research dia on that topic.
Ya, jadinya this is an evidence based. Maknanya kalau evidence based tu it can be, orang kata, it can be proven. Ya, dia kena prove dalam thesis dia tu what he claim it to be. Ya, so roh ni is a one spirit. Itulah yang spirit yang roh Allah tiupkan roh masuk dalam hati manusia. Baru segala-galanya bergerak and berfungsi. Termasuklah hati kita, ya. So kalau roh tu ditarik balik oleh Allah nanti, kita tahulah ke mana kita akan pergi, ya. So this is we're gonna go and why this is important, this purification ni, kerana the only thing that matters to Allah in the day of judgment, on the day of judgment, ya. The only thing that matters to him, your wealth, your sons, please let's remember this every day so that it will influence how we look at things, how we act, yeah, how we treat other people, how we treat ourselves, yeah, because the only thing that Allah will ask of us on the day of judgment is not about how much wealth. Oh my God. Okay, sorry, yeah, ada a little bit a little bit of glitches, yeah, but it's okay. Don't worry about it. What do you call that? Allah will not ask wealth kita, children kita, yeah. All he will ask of is condition hati kita. The heart that you brought to me today, yeah. Is it a sound heart? Adakah itu heart yang apa kata? Heart yang dah is it a clean heart? Hati yang bersih, hati yang bersih. Hati yang kalau dalam bahasa Arab qalb salim, hati yang bersih. Itu aja Allah nak tahu. Jadi what is the meaning to kepada hidup kita sekarang ni? The meaning is that apa yang ada niat kita dalam hati, apa yang kita nak buat, niat tu is so very important. Kalau niat tu, you come today, hari ni hari Friday, you want to get more ilmu and all that, yeah, and you're here kerana Allah, because Allah memang suruh kita mencari ilmu. Iqra is the first word that came down to our Prophet Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yeah, and today's Friday, we're supposed to do a lot of solat for salawat for Nabi, yeah, and if the first spoken word of Allah kepada Nabi adalah Iqra, ilmu. Cari ilmu daripada mana? Ilmu daripada the truth. Where is the truth? Al-Quran dan hadis dan sunnah lah sekarang, ya. Al-Quran. Therefore, once we have the truth, we must lead our life. So, sebab kita manusia, memang we will sin. Manusia are sinners. Ya. Kita akan buat dosa, tapi Allah yang Maha Pengampun akan sentiasa mengampunkan kita. Ya. So that is why our session for the last 28 days, all we talk about is cara-cara bagaimana kita nak purify hati kita ni dan nak betulkan niat kita ni sentiasa. InsyaAllah we will get there. I always believe when you have an intention, you have a goal and you want to do this for Allah, Ya Allah, I know I'm going to meet you one day and all you're going to ask me is this, right? How clean is my heart? Please help me, cleanse my heart, purify my heart. InsyaAllah Allah will help us. And that's what doa is all about. Jangan kita duk complain lah, susah lah nanti macam mana lah. Stop complaining. Turn your complaint into doa. Every time you complain, don't make a complaining statement yang making negative statement, kita turn it into a doa kepada Allah. Because Allah akan datang tolong kita. InsyaAllah, ya. Because Allah kata, aku adalah seperti prasangka hamba-Ku terhadapku. We know that. So kalau kita buat negative statement, apa yang kita kata itulah saja yang Allah akan, He has to fulfill, because itu free will kita. Kita memilih cara begitu, bercakap begitu. So kita turn it into something positive, not just positive tapi doa. Positive statement dan doa. Subhanallah, it's barokahnya ada dalam doa. A statement is just a statement. Yeah, so that's ni, and saya also want to remind Rania, can we just flash that mental health hotlines to remind people, kalau you ada masalah, yang tertekan and all, don't wait last minute. There are places you can call. The hotlines here, Mercy Malaysia, Ministry of Health, Mental Health, Psychosocial Support Service. You need someone to talk to. Jangan pent up, jangan orang kata apa, simpan aja dalam hati tu. There's someone that can actually, and they are not just someone, but they are qualified people. Orang yang dah di-train, bagaimana nak menolong you, nak help you with some
talk therapy. Kalau dalam bahasa, dalam psikologi, dalam counselling kita panggil terapi bercakap, meluahkan perasaan kepada, jangan luah perasaan kepada orang yang tak boleh nak tolong kita, luahkan perasaan kepada orang yang boleh menolong kita. Inilah tempat-tempat dia. There is talian kasih, you know, we for and befrienders, ya, kepada mereka yang bukan Islam, you can go to the befrienders, you know, ya. Jakim is, you know, obviously, ya, kalau you tertekan, you know, you wanna talk, you wanna find things yang you rasa daripada segi the Islamic content tu, you nak apa kata, someone to confirm dengan you, go to Jakim, ya. Jakim will have all the Islamic counselors dekat situ yang boleh menolong you, ya. Okay, so that's very, very important because I don't want you to look at this session. Kita ni adalah kena pencetus saja, pencetus idea. You know, yeah, we inspire you ideas, you know, where you can go to some ideas yang boleh tolong kita with some coping skills, yeah, while we look for solutions. Solutions tu mesti get proper diagnosis, get proper treatment, pergi ke hospital, ada psychiatrist, ada psychologist di sana, ya. Now, and so tomorrow we're going to go into the 2-hour session, ya, pukul 2 petang. Platformnya adalah Zoom platform, and we will let you know, we will WhatsApp you and or email you later on, ya, of the link. Okay, and all right. So I think I am done with all the apa orang kata housekeeping, ya, nak mengingatkan orang about besok, mengingatkan about the things for the last 1 week what we have been discussing about, especially the new people. Let me see who are here. Shikin, Fatihah, you know, yang ni daripada PPAS, you know, ya, daripada seluruh Selangor. Memang ramai yang berminat. Ni semua student saya dululah. Saya pernah run my program dengan for Datin Paduka Mastura, you know. Niza, Mahira, Aina Arifin, Nabil. Saya tak boleh nak sebut, Datin Paduka Mastura pun is here. Thank you so much for your support, Datin Paduka. And ini mesti ramai lah yang datang nak mendengar ni, kerana ramai minat kepada Ustaz Mukram, Datuk Haji Muhammad Taib, pendakwah bebas, you know, ya. And hari ni Ustaz Mukram will explore bagaimana kita nak overcome depression, anxiety dan stress ni, ya, dengan memahami apa itu qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah. Ya, because kalau kita faham qada dan qadar Allah ni, insya-Allah kita tidak akan worry about what's in the future. Yang jadi anxiety, depression ni kadang-kadang, ya, daripada segi psikologinya juga adalah mereka yang suka worry about the future. Benda yang belum jadi lagi, dia dah mainkan apa orang kata dialog tu, dia mainkan drama tu dalam mind dan dalam hati dia. Dia berkata-kata dalam hati dia. You know, because of that, dia, in other words, benda tu belum jadi, but bila you dah berfikir, dah ada gambaran macam mana you play that drama, the dialogue and all that, subhanallah, Allah kata, aku ada seperti prasangka hamba-Ku terhadap. You know, yeah. So let's understand what is this qada and qadar, yeah, in relation to apa kesempitan dan kesusahan yang kita alami sekarang ini. Yeah. So can we bring Ustaz Mukram, Rania? Can we bring him on? Yeah. Boleh? Okay, yes, Ustaz Mukram, terima kasih banyak, ya, for being here with us again, ya. And peminat-peminat Ustaz Mukram ni ramai yang dah tak sabar nak mendengar, ya. And I'm sure those yang tak masuk nama dalam komen ni, they're also out there listening and watching, you know, and cannot wait to understand apa dia qada dan qadar ni, ya, daripada segi kita nak menolong orang. Jangan think so much about the future ni, ya. And also our session ni, ya, later kita post it on the Facebook juga, supaya siapa yang for whatever reasons lah cannot be here at 5 PM, mereka boleh pergi kepada Facebook page kita, you know, ya. Saya tahu hari ni ada ramai yang orang baru juga yang mendengar. Okay, over to Ustaz Mukram. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Fathiyah? Waalaikumsalam Mukram. Ya, terima kasih for still wanting to commit to on Friday, Blessed Friday, ya.
IQX at 5 p.m. Blessed Friday, and it is such a barakah dapat berrezeki lah, dapat mukram bersama kita sekali lagi, pada minggu hari Jumaat ini. So what do you call that? I'd like to pass the session over to you, mengupaskan isu, bukan isu lah, subjek keadaan ni in relation to mereka yang suka worry about the future ni. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada Puan Fathiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, teman-teman saya yang ada di dalam StreamYard ini. InsyaAllah pada petang ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana kita nak menyelesaikan kebimbangan. Bagaimana kita nak menghapuskan kerisauan. Bagaimana kita nak menyembuhkan kebimbangan, kerisauan dan ketakutan dalam jiwa kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat pengasih. Saya dan juga saudara-saudari penonton sekalian tak pernah minta untuk hidup. Tidak pernah minta untuk lengkap, ada fikiran, ada otak, ada mata, ada mulut, ada tangan, ada kemahuan, ada keinginan, ada perasaan. Cuba lihat makhluk Allah yang lain. Cuba lihat singa. Cuba lihat buaya, cuba lihat lembu, kambing, gajah, ikan. Mereka juga makhluk Allah tetapi tidak diberikan kelebihan seperti manusia, seperti kita semua. Pertama, kita tak pernah minta, dia bagi kita hidup. Dia cipta kita daripada tiada. Dulu kita tiada, saya tiada, saudara-saudari pun tiada. Mak ayah kita pun tak ada dulu. Malah datuk nenek moyang kita sampai Nabi Adam tak ada. Dia mencipta kita yang pertama, manusia yang pertama. Ini memang betul-betul kurniaan yang sangat besar, yang sangat hebat kepada kita. Maka pertama kita kena akui kehebatan ini. Mencipta daripada yang kita tidak minta. Dan banyak dalam urusan hidup kita ini tidak pernah kita minta. Oksigen datang sentiasa. Kita dapat, dan jantung bergerak secara automatik. Kita tidak minta, tapi dia telah menentukan sistem itu. Kita perlu oksigen, kita perlu makan minum, kita perlu air, tapi semua didatangkan. Kita tak perlu cipta, dia buat factory untuk manufacture air, manufacture oksigen, tak perlu. Itu adalah nikmat besar. Oleh itu bagaimana orang yang hatinya nak bunuh diri, dia lupakah dulu dia tak ada? Susah nak cipta manusia ni. Susah nak cipta mata, telinga, fikiran, perasaan. Bagaimana nak install, nak buat satu software, nak install dalam komputer. Kemudian software itu pula korup. Komputer tak boleh jalan. Allah bagi kita, tak pernah korup kita punya otak. Tak pernah korup kita punya sistem badan. Dan malah kalau kita sakit, dia akan sendiri merawat. Badan kita akan dijadikan boleh menyembuh sendiri. Kita hanya perlu konsum ubat ataupun kita rehat untuk memulihkan balik tubuh. Ini nikmat-nikmat besar. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyentuh kita, menceritakan manusia cukup detail. Cuma kita tak perasan kerana kita tidak menghayatinya. Dengar ke? Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Allah berkata, adakah tidak pernah datang kepada kamu satu masa, satu waktu yang kamu tidak ingat pun ketika itu.
Inna khalaqnal insana min nutfah. Kami telah cipta manusia daripada nutfah. Setitis air. Satu noktah. Nutfah ni titisan air yang dikeluarkan daripada tubuh mak ayah kita. Lalu kami jadikan air itu boleh melihat dan mendengar. Cuba bayangkan air bertukar menjadi melihat dan mendengar. Ini satu nikmat. Itu manusia. Manusia yang boleh melihat, mendengar, berfikir, ada perasaan, boleh gunakan semua itu. Ini pertama. Bagaimana orang tu boleh lupa yang dia dalam nikmat yang cukup besar? Tiba-tiba dia musnahkan hidup dia. Dia bunuh diri dia. Itu satu kerugian yang sangat besar. Dia tidak menghargai nikmat dia. Dia tak kenal susahnya nak cipta satu orang manusia. Dan mustahil nak cipta bagi kita. Oleh demikian, kenapa kita perlu bimbang kalau masalah yang berlaku kepada kita itu kepada perkara yang kita tak dapat sahaja. Ya, selalunya orang yang hatinya gelisah ini, dia berfikir selepas ini tiada lagi peluang. Dia black out fikiran dia. Dia tak tahu bagaimana nak selesaikan. Dia tak tahu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Quran, kami mencipta kamu dan kami telah berikan kamu segala keupayaan, dan yang terbaik. Ahsanu taqwim. Ahsan makna yang paling terbaik daripada seluruh makhluk dia. Kalau kita tengok jin tak ada fizikal. Kalau kita fizikal seperti manusia, dia ada badan dia, ada roh dia, ada fikiran dia, tapi dia tidak ada macam manusia. Kalau kita tengok pula malaikat, dia makhluk yang tidak ada keinginan, tiada nafsu, tiada emosi, tiada apa yang nak buat. Dia hanya perlu taat pada Allah. Dia hanya kuat dan taat pada Allah. Dan dia begitu. Tetapi kita diberi sifat-sifat malaikat. Itu untuk mengenali Allah, beribadat pada Allah, terima kasih pada Allah, taat perintah Allah. Pada masa yang sama, kita diberi sifat-sifat yang tidak ada pada malaikat. Itu kita boleh berfikir perkara lain. Kita boleh membuat perkara-perkara lain di bumi ini. Dan kita diminta oleh Allah untuk uruskan bumi ini. Itu kelebihan besar bagi kita manusia. Dia tak sama dengan jin. Jin tidak ada fizikal macam kita. Dia hanya boleh merupa tapi tidak ada fizikal seperti kita. Kita boleh sentuh pokok, sentuh dengan fizikal. Kita rasa sakit dengan fizikal tu. Kita boleh rasa bagus dengan deria rasa kita. Oleh itu saya nak bawa bagaimana kita melihat kurniaan Allah, kehidupan ini kepada kita. Perkara yang paling besar yang kita tak boleh tukar ganti. Tak ada nilai harga nyawa kita ini sangat mahal. Saya nak tanya, kalau kita bagus di dunia ini, ada tak satu orang yang menawarkan kepada saudara-saudari 1 bilion? Dia kata, aku nak 1 bilion, aku nak nyawa kamu. Ataupun bersama dengan akal kamu dan juga mata kamu. Kalau kita diambil nyawa, diambil panca indera, mata, fikiran dan perasaan, kita tidak ada lagi. Tak ada guna wang 1 bilion itu. Oleh itu nyawa ini sangat mahal. Nyawa ini sangat indah, sangat berharga. Maka hargai dia. Bila kita tahu ini daripada ciptaan yang cukup hebat, hargai dia. Sentiasa hargai dia. Dan bila kita tahu kita dicipta oleh Tuhan sangat hebat, sentiasa terima kasih kepada dia. Yang kedua, kita kena tahu bahawa Allah mencipta kita dengan tujuan dia. Allah mencipta bumi ada tujuan. Allah mencipta matahari ada tujuan. Begitu juga manusia, kalau dia buat kereta ada tujuan. Kalau dia buat kapal terbang ada tujuan. Tetapi Allah, tujuannya itu bukan untuk kepentingan Allah. Kita kena faham ini. Allah tidak perlu kepada pertolongan manusia. Allah tidak perlu kepada pertolongan jin. Allah tidak perlu kepada pertolongan malaikat. Allah tidak ada siapa yang boleh menggugatnya. Tiada siapa yang boleh memberi manfaat kepadanya. Dia hanya mencipta kita semata-mata untuk kita berterima kasih kepada Allah. Dia mencipta kita dan memberikan kita keupayaan untuk kebaikan kita. Cuba bayangkan untuk kebaikan kita. Dia berikan kita jalan petunjuk agama untuk kita duduk dalam sejahtera.
hidup dalam selamat dan bahagia. Tidak ada duka cita, tidak ada sedih, tidak ada kebimbangan. Maka bersyukurlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Ingatlah kebesarannya, kehebatan dan kurniaannya. Maka di sini paling mustahak kita ingat Allah. Antara nak jalan ingat Allah senang saja. Kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kita sebut subhanallah, itu kita ingat Allah. Kita ingat, kita zikir dia, kita sebut nama dia. Kita cakap alhamdulillah. Ini dia punya synchronize, ya, daripada kita memahami diri kita, kemudian kita memahami semua ini daripada Allah yang beri kepada kita, maka kita mesti ada respon. Ada orang dapat nikmat, dapat duit, dapat kekayaan, dia tak pernah respon pun. Dia hanya untuk diri dia saja. Dia lupa kepada orang yang beri dia. Maka di situ ada terputus. Dia ada blackout. Maka untuk kita duduk dalam keadaan tenang dan damai ini, kita sentiasa berhubung dengan solat, dengan zikrullah, dengan membaca ayat-ayat Allah dan fahami apa ayat dia. Yang pertama ini kalau ada, dia akan membantu sangat jiwa untuk tenang. Syukurilah nikmat hidup. Cuba lihat mata kamu masih lagi celik dan boleh berfikir dengan mata itu. Telinga boleh berfikir dengan telinga itu. Mendengar yang indah, mendengar ilmu yang baik. Dengan itu akal boleh berfikir. Kemudian boleh buat keputusan. Akal boleh menganalisa dan buat keputusan. Maka itu nikmat yang sangat besar. Komputer yang kita beli harga yang sangat mahal, super komputer, tujuan satu saja, untuk analisa. Untuk buat kerja-kerja yang data-data kita bagi. Maka kita terpaksa bayar harga yang mahal. Tetapi dia tak ada perasaan. Dia tak merasai sedapnya makanan yang lazat. Dia tak merasai indahnya pemandangan gunung ganang, lautan yang tenang. Gunung-gunung yang bersalji. Dia tidak dapat merasai. Dia hanya satu alat. Tapi kita alat yang dicipta ada perasaan. Boleh menghayati, boleh menikmati. Bila dapat perkara yang menggembirakan, kita seronok gembira. Bila perkara duka cita datang, kita bersedih. Ini adalah biasa. Tetapi kalau kita berada dalam duka cita, berada dalam kemurungan, stres, itu sebenarnya kita telah berada pada cara fikir yang salah. Memang kita bersedih. Bersedih itu normal. Tapi berada di dalam duka cita, berkemurungan, berterusan, itu adalah salah. Perlu dibaiki, perlu dirawat, perlu diubati. Dan yang paling penting, cara nak ubat itu, kita tahu Allah memberitahu kita bahawa dia berkuasa atas segala perkara. Setiap perkara itu yang ada di bumi dan di langit itu pada diri kita telah dicipta oleh Allah. Diprogram oleh Allah. Sifat kita, penglihatan kita, pendengaran kita, keupayaan menterjemahkan knowledge kita dalam bentuk bercakap atau tulisan, itu semua software-software yang Allah install pada kita untuk kita guna. Bukan untuk Allah, untuk kita. Begitu juga kita tunduk, sujud, rukuk dalam solat kita, kita ucap alhamdulillah, kita baca Quran, kita baca, mendengar pesanan dan nasihat Allah, itu semua untuk kita, untuk manusia. Allah kata hudal linnas, petunjuk untuk manusia, wa rahmah, dan juga rahmat dan belas kasihan Allah untuk manusia. Maka Allah cukup baik dengan kita, dengan manusia. Oleh itu cara fikir yang betul. Sekiranya manusia tolak Allah, dia akan berada dalam keadaan dilema. Tak tahu ke mana dia nak tala. Dia akan berada dalam keadaan hati yang sempit, fikiran yang gelap. Walaupun dia boleh bergerak, tetapi dalam jiwanya sempit. Duka cita, sedih. Maka, perkara yang saya nak cakap di sini adalah qada dan qadar. Apa makna qada dan qadar? Nanti daripada sini, saudara-saudari akan faham bagaimana boleh hilang semua kegelisahan itu. Stres itu, kebimbangan itu akan hilang. Qada dan qadar maksudnya adalah ketentuan Allah. Apa makna ketentuan Allah? Maksudnya Allah sangat berkuasa. Kita percaya
Dan kita yakin Allah sangat berkuasa, sangat bijak, sangat kuat. Dia telah mencipta segala-galanya dan dia telah menentukan segala-galanya, kata Allah. Wa qaddara kullu syai'in. Dia telah menentukan takdir setiap perkara. Awan dengan sistem awan, hujan, angin, itu ditentukan oleh Allah. Kita panggil sistem bahasa kita, tapi sebenarnya itulah ketentuan, takdir. Dia berlaku spesifik dan macam itu, tidak boleh diubah lagi. Itu ketentuan Allah. Manusia pada sampai satu masa dia akan mati. Itu takdir Allah, itu ketentuan Allah, itu sistem yang Allah bagi kepada kita. Sistem yang Allah bagi kepada kita dan itu adalah milik Allah sahaja. Dia bagi kat kita untuk kita hidup dalam sistem dia. Dalam ilmu, takdir, qada dan qadar ini bermaksud Allah mempunyai ilmu yang sangat bijak. Dan dia boleh mengeluarkan sesiapa saja daripada senang kepada susah ataupun daripada menderita kepada kesenangan. Kerana dia mengetahui semua perkara. Perkara ini tidak ada dalam fikiran orang yang tidak mengenali Allah. Bagaimana Allah punya power. Tidak akan ada dalam fikiran orang yang tidak percaya pada Tuhan. Kerana dia tak nampak kehebatan Tuhan dalam fikirannya. Bukan kerana dia tidak boleh nampak. Kerana dia telah percaya kepada cara fikir yang salah. Cara fikir yang tak ada Tuhan. Cara fikir yang segala-galanya milik dia saja. Dia yang menentukan masa depan dia. Okey, kalau dia tentukan masa depan, kali segala vision, mission, objektif dia fail. Gagal semua bisnes dia ataupun gagal dia punya rancangan. Oleh itu dia tak tahu, dia tak ada plan B, plan C, plan D dan sampai semua plan dia semua gagal. Oleh itu dia akan berada dalam dilema. Kerana dia bergantung pada dirinya. Sedangkan diri manusia tidak ada keupayaan mencipta langit dan bumi. Menjaga segala perkara. Mencipta dirinya pun tak mampu. Dia lupa di sana kepada Tuhannya. Hidup dia tidak pernah fikir tentang Allah. Tidak pernah berfikir bahawa Allah sedang memberi dia nikmat. Sedang membantu dia. Sedang menolong dia. Membesarkannya daripada bayi sampai sekarang. Semuanya daripada plan Allah. Dan juga ketentuan Allah. Ini. Maka qada dan qadar ini berlaku kerana Allah itu mahu nak lakukan apa yang dia mahu. Macam kita, macam manusia, kita dan diri kita, kita dan keluarga kita, masyarakat kita, negara, kita mahu. Tapi tak semestinya apa yang kita mahu itu tercapai. Kerana kita tidak ada kuasa menentukan 100%. Allah ada. Allah mahu manusia hidup, jadi hidup. Allah mahu buat rezeki untuk manusia. Manusia tidak pandai mencipta rezekinya. Tak pandai mencipta ternakan, lembu, kambing. Allah yang ciptakan lembu, kambing. Ayam, susu, ikan di lautan, burung-burung di udara. Menciptakan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok. Sebelum manusia dicipta, semua ini sudah wujud. Maka, cuba fikir balik semula. Bagaimana kewujudan boleh wujud? Di sini saya nak beritahu masalah terbesar orang yang gelisah ini kan cara fikir dia. Maksud iman dia. Fikir ini menjadikan keyakinan itu wujud. Dia percaya dia dah gagal. Dia percaya dia tidak mampu lagi berhadapan dengan segala masalah hidup dia. Dia percaya dia tidak siapa lagi boleh tolongnya. Dah tak guna hidup lagi. Disebabkan oleh fikirannya. Yang salah itu. Ketahuilah, fahamilah, fikiran inilah yang menjadikan kita bahagia, fikiran inilah juga yang menjadikan kita sengsara menderita. Berapa ramai orang yang tidak ada kekayaan, hidupnya ceria. Kerana fikirannya tidak ada di sana perkara yang menyebabkan dia bimbang. Keputusan kita bukan penentu segala kejayaan. Kita boleh buat rancangan. Saya suruh tuan-tuan dan puan-puan buat rancangan. Fikir yang positif. Usahakan. Kata Nabi, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if.
Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat itu, ini mukmin yang berupaya, ada ilmu, fizikal yang baik, yang kuat, dan ada kemahuan, lebih baik di sisi Allah, lebih disayangi oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Maksudnya Allah menyukai mukmin yang kuat, yang ada kemahuan, ada idea, ada rancangan yang baik untuk dirinya, untuk masyarakatnya, untuk keluarganya. Dan dia bertekad untuk melaksanakannya daripada mukmin yang lemah. Maksud mukmin itu tidak ada rancangan, tidak ada usaha, dia lemah, dia malas, dia lesu, kata. Maka mukmin qawi ini, mukmin kuat ini lebih dikasihi oleh Allah. Tetapi Allah kata kedua-duanya ada kebaikan. Selagi ada iman, dia ada kebaikan. Kerana yang lemah tadi boleh dipulihkan, boleh dibaiki dia. Boleh disembuh, boleh dirawat, boleh ditunjuk jalan kebenangan dan kebaikan. Oleh itu Nabi kata lagi, khairu habbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uk. Maka hendaklah kamu begitu sangat bersungguh-sungguh. Maksudnya dalam segala urusan manfaat pada kamu. Sangat bersungguh-sungguh dalam perkara-perkara yang memberi manfaat. Itu apa yang kamu mahu. Apa yang kamu mahu semua manfaat untuk kamu. Perkara yang baik yang kamu mahu, itu yang manfaat pada kamu. Hendaklah kamu sungguh-sungguh. Apa makna sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh makna kita atur dia. Kita susun dia. Kita tahu macam mana nak buat bagi menjadi. Siapa yang boleh tolong kita? Siapa sahabat-sahabat kita yang boleh bersama-sama bekerja untuk menjayakan bisnes contohnya. Menjayakan kita nak belajar. Ataupun nak menguruskan keadaan masyarakat kita sebagai pemimpin. Atau menguruskan masalah-masalah ini yang berlaku dalam negara kita. Semua ini sebenarnya perlu kesungguhan dan kemahuan. Perlu tetap vision dia, matlamat dia. Itu maksudnya ala ma yanfa'uk. Kemudian meletakkan strategi-strategi untuk mencapainya. Itu Nabi ajar. Tapi bezanya kita ada Allah. Kita tidak bergantung semata-mata kepada strategi, kebijaksanaan, muslihat kita, tapi kita bergantung kepada Allah. Kita hanya mengatur dan merancang, tapi kita tidak pernah yakin kepada muslihat kita itu, rancangan kita itu, kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita yakin pada Allah, kita letakkan kita punya fikiran pada Allah. Kita pasti Allah tolong kita. Kita tahu Allah sangat pemurah, sangat kaya, sangat hebat, sangat kuat. Dan kita tidak meletakkan urusan itu pada diri kita sahaja. Memang kita dah buat yang terbaik, rancangan yang paling bijak. Tapi kita tahu yang menjayakan Allah. Ini bezanya. Oleh itu Nabi kata apa lagi? Ihris. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Dah siap semua rancangan, dah siap semua usaha. Dah positif nampaknya kita akan dapat ni daripada segi kiraan kita. Kita punya calculation kita boleh dapat. Bisnes kita berjaya, urusan kita berjaya, apa yang kita mahu berjaya, kita punya calculation dah dapat. Nabi kata, minta tolong dengan Allah. Ya Allah, solat hajat. Ya Allah, berikan kejayaan. Ya Allah, tunjukkan. Ya Allah, bantu. Ya Allah, mudahkan. Masa minta tolong dengan Allah. Apa yang kita telah rancang, kita usaha itu. Apa yang kita mahu itu. Dan kemudian Nabi kata lagi, wala ta'jaz. Jangan bersikap lemah. Maksudnya cabut kelemahan daripada jiwa kita. Cabut kerisauan, cabut keraguan. Itu semua melemahkan kita. Bila kita risau, kita tak akan buat. Bila kita takut, itu lemah. Kita tak akan buat. Ini tak jadi ni. Ini benda ni memang payah ni. Itu kelemahan. Cabut dia. Jangan lemah maksud Nabi. Tengok. Fikir apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjuk kita ini. Tengok balik dalam diri kita. Apa yang kita buat selama ini, ada tak kita minta pertolongan Allah? Kembali pada Allah. Kalau kita tak kembali pada Allah, kita berjaya, kita tak ada jaminan untuk gagal lepas tu. Dan kita tak ada jaminan untuk terus berjaya lepas tu. Dan kita juga tak ada jaminan bahawa kerja-kerja kita itu sentiasa bagus.
maka letak kepada Allah. Sandarkan kepada Allah. Sandarkan kepada Allah maksudnya hati kita tidak menyandarkan kepada apa yang kita buat keputusan. Kerana Allah yang akan menentukan ketentuanmu. Cuba kita lihat berapa banyak syarikat sekarang ni. Multi-billion dekat US sana dah bankrupt. Bankrupt. Bank yang cukup kaya raya ratusan tahun boleh bankrupt. 6 tahun lepas. Lehman. Berapa banyak lagi syarikat-syarikat besar yang punya teknologi canggih bankrupt. Kenapa? Adakah mereka tak bijak? Adakah mereka tak ada strategi yang paling hebat? Adakah di sana tak ada pemikir-pemikir strategi yang hebat? Ramai. Tapi gagal. Kerana takdir bukan di tangan mereka. Takdir adalah milik Allah semata-mata. Mereka hanya boleh buat planning, boleh buat kerja. Tapi kalau nak gagal, tetap kena hadapinya. Ramai yang hilang harta ketika krisis di Amerika dahulu. Sebelum krisis pandemik ini, kita pernah dengar krisis sebelum ini. Share jatuh, berdentum-dentum. Ramai orang muflis. Ramai orang rumah tak ada, duduk kemah. Kenapa? Kerana takdir itu bukan milik mereka. Ketentuan itu, di sini kita kena letak percayanya wujud adanya takdir Allah. Allah tidak lepaskan manusia. Allah tidak lepaskan manusia begitu saja. Dia pegang dengan kekuatan dia, dengan ilmu dia. Bahawa semua mesti dengan takdir aku. Mesti dengan qada aku. Apabila kita bertanya, macam mana qada dan qadar? Dia adalah urusan Allah. Maksudnya, kalau kita tengok bank katakan dekat Jepun, kita tak tahu macam mana dia buat kerja dekat sana. Apatah lagi kalau Allah. Kita tak tahu bagaimana kita yang tak belajar ni tentang Jepun. Kita tahu bahasa dia dah tak faham. Angka dia kita tak faham. Tulisan ni kita tak faham. So banyak benda kita tak faham. So tapi ada wujud. Kita tahu wujud. Diuruskan. Bagaimana dengan Allah? Kita tahu apa Allah mahu. Kita tahu ilmu Allah. Tak tahu. Apa Allah mahu? Kita tak tahu. Apa yang akan berlaku di bumi? Kita tak tahu. Bukan di dalam kita punya keupayaan. Bukan dalam kita punya keinginan. Bukan dalam kita punya kuasa. Oleh itu, di situlah perlu percaya Allah sangat berkuasa. Dia mempunyai kekuatan dan kemahuan. Itu di situlah wujudnya qada, ketentuan, pelaksanaan ketentuan Allah dan takdirnya. Apabila Allah begitu kepada seluruh makhluknya, maksudnya segala-gala ini di bawah ketentuan kuasa Allah, ketentuan Allah. Dan dia sangat powerful, tetapi kita tahu dia sangat pengasih, sangat penyayang, sangat pemurah. Kita hidup pun tak pernah minta, dia bagi free. Tak pernah bayar walau RM1. Telinga kita dengar ni selama umur kita, Masya Allah, tak pernah RM1 pun keluar. Tapi Maxis, lain-lain bayar. Bukan guna telinga. Keluarkan bunyi saja. Daripada sana, telefon A ke telefon B, kena bayar. Allah bagi free. Microwave ada dalam di ruangan kita ni pun digunakan oleh syarikat telco untuk transmitkan kita punya suara. Gambar ini, video ini. Kalau tak ada microwave, kita tak boleh buat apa. Maka, ingat yang itu. Oleh itu, kenapa kita perlu bimbang? Kalau segala-galanya di bawah kuasa Allah. Dan segala-gala perancangan kita ini, kita boleh hendak mahu. Oleh itu kita kena ubah. Apabila kita letak plan, strategi, menyusun atur urusan kita, keluarga kita, diri kita, pekerjaan kita, ataupun bisnes kita, ataupun apa saja, kita kena letak segala-galanya di bawah ketentuan Allah. Segala-galanya dengan izin Allah. Segala-galanya dengan takdir, qada dan qadar Allah. Kita percaya itu. Orang mukmin percaya rukun ke-6 adalah qada dan beriman dengan qada dan qadar. Rukun ke-6 iman adalah beriman kepada kekuasaan Allah menentukan cara pelaksanaan
dan menentukan keputusannya. Ya. Apabila begitu, hati kita akan lapang. Kenapa? Kita bersyukur Tuhan yang mencipta kita, yang beri kita rezeki, memberi kita hidup, oksigen, free. Setiap hari, setiap detik ini dengan sebab dia bagi. Kalau dia cabut satu saja, oksigen, kita tak boleh hidup. Contohnya penutup angkasa di atas bumi kita ini tak berfungsi lagi. Keluar semua kandungan oksigen, udara dan ini masuk segala yang lain, kita mati. Ataupun air saja, nikmat air. Allah keringkan kerana matahari sejat, kerana dah keluar. Kita tak boleh buat apa. Tak ada satu teknologi kita boleh buat air. Kita akan susah. Maka sebenarnya Allah telah menentukan kita selamat. Allah telah menentukan kita di dalam perlindungannya. Allah telah menjaga kita selama ini dan seluruh manusia. Segala nikmat yang Allah bagi kepada orang beriman ataupun orang yang kafir, itu adalah kurniaan Allah. Memang Allah bagi. Allah sebut demikian dalam Quran. Allah ceritakan dia yang membagi kesenangan, keseronokan, kebahagiaan kepada semua manusia, sama ada mukmin ataupun kafir. Dengan itu manusia boleh makin dekat kepada Allah. Baik, bila dah faham Allah, dah kenal Allah, kenal takut Allah berkuasa, tahu Allah menentukan, mesti kita letak dalam kita punya plan itu. Elemen keyakinan pada Allah. Dalam semua plan orang yang tak masukkan tentang iman pada Allah, iman pada takdir ini, dia tidak akan masukkan. Beza kita, keunikan kita, keindahan kita, kita masukkan itu. Tak mesti bertulis. Tak perlu bertulis. Tapi kita perlu ada itu. Kiranya berlaku. Ini Nabi sambung hadis tadi. Wala ta'jas wasta'in billah wala ta'jas. Kiranya gagal, kiranya tak berjaya, wala takul law. Jangan kamu kata kalaulah aku tak buat kan bagus. Kalaulah aku tak bisnes kan bagus. Kalaulah aku belajar bidang lain kan bagus. Kalaulah aku tak jadi engineer kan bagus. Dia kontraktor, rugi, muflis. Lalu dia menyesal segala ini buat selama ni. Jangan cakap macam itu. Tapi cakap macam mana? Dengan penuh bangga, dengan penuh syukur pada Allah, bangga pada Allah dan syukur pada Allah. Cakap apa? Cakaplah kata qaddarallah. Allah telah takdirkan. Wa ma syaa fa'al. Dan apa saja Allah mahu, pasti berlaku. Tak ada keraguan di situ. Pasti berlaku. Dan apa yang berlaku itu, satu yang kita terima. Kita tidak diminta untuk jadi penjaga langit dan bumi. Mengeluarkan rezeki, menurunkan hujan. Menumbuhkan pokok-pokok, itu kerja Allah. Itu kerja yang Maha Berkuasa. Kita diminta satu, bersyukur padanya. Kiranya kamu bersyukur, kata Allah. In syakartum la'azidannakum. Sekiranya kamu berterima kasih. Kamu nampak nikmat-nikmat ni. Tapi kalau tak nampak, mana dia tak berfikir. Mana dia tak melihat dengan matanya. Mana dia tak berfikir dengan fikiran yang aras tinggi. Dia hanya fikir macam orang biasa yang bersembang-sembang, tak ada fikir tentang kehebatan. Kehebatan penciptaan, kejadian. Tidak fikirkah? Cuba tengok. Tiap hari kita lihat matahari terbit dan menyinari kita cukup terang. Terang betul. Kalau tak ada matahari, kita gelap. Fikirlah. Bagaimana, kuasa banyak mana nak cipta matahari ini? Berapa banyak power yang perlu untuk jadikan matahari itu wujud. Yang kedua, berapa banyak power yang sangat kuat, luar biasa yang menggerakkannya dengan stabil. Tak bergerak daripada orbitnya. Ini bukan satu cerita pasal goreng pisang, teh tarik. Kita menikmatinya, tapi kita perlu menikmati, menghayati penciptaan ini kepada mengakui dan berterima kasih kepada Allah. Selagi kita dah berfikir bahawa kita dalam nikmat yang cukup banyak,
Kita tak faham kita nikmat yang cukup banyak, cukup luas dalam keselesaan. Walaupun kita ada perkara yang susah, bermaksud kita masih ada latch, ada tertinggal. Apatah lagi kalau dia mengatakan tak ada Tuhan. Bukankah ciptaan ini nikmat? Bukankah kehidupan ini nikmat? Dan bukankah ini perlu power yang sangat hebat? Macam mana otak boleh masuk berfikir? Satu perkara yang luar biasa. Saya cabar orang yang saya pernah cabar orang yang tidak percaya Tuhan, cipta satu ciptaan seperti manusia. Kalau kamu kata ini jadi kebetulan, orang yang tak percaya Tuhan dia kata by accident. Tiba-tiba jadi matahari, ya tiba-tiba jadi cahaya, tiba-tiba jadi chemical, tiba-tiba jadi magnet, kuasa-kuasa tenaga-tenaga. Saya kata macam mana satu benda tu boleh jadi daripada vacuum kosong tiba-tiba keluar? Mesti ada satu kuasa yang menciptanya. Dan kuasa itu tidak boleh sangat kuat. Nak mencipta permulaan daripada kosong, alam semesta ini kosong kepada wujud, mesti sangat kuat, sangat bijak. Dan dia mahu cipta itu, dan dia berkehendak cipta itu. Kalau dia tak mahu, tak jadi. Betul lah Nabi kata, Allah Ta'ala itu wujud sebelum ini dan segalanya tidak ada. Nah, ini iman. Kita percaya begitu Allah. Dan dia mencipta satu persatu. Sehingga semua lengkap, maka dicipta manusia. Bumi dah lengkap, baru Allah cipta manusia. Untuk manusia senang hidup di bumi. Baik. Hidup berfikir atas Quran Allah ini, berfikir tentang dan berterima kasih kepada Allah ini adalah rahsianya. Apabila kita tak berjaya, kita tak tahu apa akan datang. Berapa ramai orang yang susah, contohnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Dia telah kalau cuba kita bayangkan, seorang manusia pergi menaiki kapal, terjun dalam laut. Contoh, bukan Nabi Yunus, contoh. Dan tiba-tiba ada satu ikan paus telan dia. Apa agaknya cara fikir seorang manusia biasa? Kita melihatnya pun kata habis dah dia. Ditelan dan tenggelam dalam ikan paus tu menyelam. Tapi Nabi Yunus tidak. Nabi Yunus ketika dalam keadaan yang penuh cabaran itu, dia ingat pada Allah. Dia bertasbih pada Allah. Apa Allah kata? Dia bertasbih di dalam perut ikan itu. Dia sebut, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku tergolong daripada orang-orang yang zalim. Maksudnya buat kesalahan. Ada satu kesalahan Nabi Yunus, bagi kita mungkin tidak salah. Tapi bagi Allah, untuk Nabi-Nya, dia mahu Nabi Yunus kembali menyampaikan mesej Allah, menyampaikan iman, menyampaikan agamanya kepada manusia. Lalu Nabi Yunus bertasbih dalam perut ikan itu. Kalau orang biasa, mungkin mati. Tapi kerana tasbihnya itu, Allah keluarkan dia. Allah jadikan ikan nun itu, ikan hud, maksudnya ikan paus itu, pergi ke pantai dan dia muntahkan Nabi Yunus ke pantai. Lalu Allah kata, dia keluar dalam keadaan sakit, sakim. Dia hanya berserah pada Allah. Apa jadi lepas tu? Kaum dia beriman. Dan mereka semua berada dalam nikmat Allah sampai sekarang. Itu Allah cerita tentang Nabi Yunus. Cuba lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia telah dikhianati dan nak dibunuh oleh adik-beradiknya. Cukup sedih ceritanya. Tetapi kalau kita fikirlah dalam kehidupan kita, kita dikhianati oleh keluarga adik-beradik. Kita dikhianati oleh kawan-kawan. Diganggu oleh orang manusia, diejek, dicela. Kemudian dicampak dalam perigi yang tak ada air, yang perigi buta, tak ada air maksudnya. Tak boleh minum. Yang dalam yang tak boleh keluar. Apa agaknya? Cara fikir manusia biasa yang tak ada Tuhan.
dia akan gelisah dan kecewa. Sedih, dia hanya kata dia tunggu mati. Cuba lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tidak pernah bercakap yang itu. Walaupun dia sedih, dia duka cita kerana dikhianati, ditipu oleh adik-beradiknya. Tapi Nabi Yusuf ada Allah. Ingat, kita ada Allah. Bagaimana susahnya kita, bagaimana deritanya, peritnya, cabaran yang kita hadapi sama daripada kalangan manusia atau keluarga ataupun teman ataupun siapa saja. Ingat Allah ada. Ingat Allah sentiasa melihat dan merekod. Nabi Yusuf selepas itu jadi apa? Jadi hamba abdi. Allah tidak terfikir tengah padang pasir yang kerontang itu tiba-tiba ada satu kafilah pergi dekat perigi itu nak ambil air, kerana kafilah itu katanya pengembara yang ada dalam kafilah itu keputusan air dan dikata di sana ada perigi. Maka dengan sebab itu Allah keluarkan Nabi Yusuf daripada perigi buta itu. Tengok Allah tolong. Allah ada plan, manusia ada plan. Allah ada strategi, manusia ada strategi. Tapi strategi Allah berjaya, manusia tidak tahu lagi. Maka Nabi Yusuf keluar. Lalu sampai ke kota, dia dijual. Dan yang membelinya seorang pemimpin negara. Menteri, ibarat menteri lah. Duduk di dalam rumah menteri. Dan dia bekerja dalamnya sebagai hamba. Oleh kerana akhlak tutur bicara Nabi Yusuf ni sangat hebat, sangat menawan hati, dia dapat belajar pelbagai perkara. Dia diberikan ruangan-ruangan. Sehingga satu hari dia difitnah oleh isteri menteri ni. Sehingga dia dipenjarakan. Di penjara, dia bertemu dengan penjahat-penjahat lain. Sehingga penjahat berkata, yang teman dia dalam jail itu, aku lihat kamu ni seorang yang baik. Aku lihat kamu ni seorang yang bagus. Maka dia bertanya pasal mimpinya. Ini cerita Nabi Yusuf. Tapi saya nak cerita di sini bagaimana seorang yang telah nak dibunuh, yang jadi hamba abdi, yang masuk penjara, tiba-tiba keluar jadi raja yang memerintah Mesir. Yang diberikan kuasa itu oleh Fir'aun pada zaman itu. Ketua kepada semua raja-raja Mesir ni adalah namanya Fir'aun. Fir'aun ni mana? Maharaja. Nabi Yusuf dilantik sebagai ketua yang menjaga seluruh kekayaan Mesir. Mesir pada zaman itu bukan di peta sekarang ni. Mesir zaman itu petanya termasuk Syria, termasuk utara Arab Saudi, termasuk sebahagian Iraq, termasuk seluruh Mesir dan Sudan. Besar. Itu Mesir pada zaman itu. Kuasanya. Maka Nabi Yusuf boleh bertukar jadi seorang yang hebat. Kenapa? Kerana Allah mahu. Kerana itulah takdir Allah, itulah plan Allah. Dan apa yang diplan oleh orang lain nak membinasakan Yusuf tak menjadi. Gagal adik-beradiknya. Wanita, isteri menteri yang menjadi yang menggoda Nabi Yusuf dan akhirnya fitnah Nabi Yusuf, mahu Nabi Yusuf duduk penjara tak keluar-keluar pun gagal. Akhirnya jadi raja. Jadi orang baik raja. Ketika itu zaman raja yang berkuasa. Ingat itu. Cerita-cerita ini memberikan kita kefahaman Allah sangat bijak. Allah boleh mencipta jalan yang kita tidak pernah fikir. Allah memberi rezeki pada jalan yang kita rancang dan jalan yang kita tidak pernah rancang. Maksud kita tidak pernah plan jalan itu, tiba-tiba rezeki jalan tu dapat. Kejayaan dapat jalan tu. Jalan yang kita plan selama ni tak jadi-jadi. Malah tengah tu kita tak nak fikir pun nak jadi macam tu. Kita dapat jadi macam tu. Macam Nabi Yusuf. Dia tak pernah fikir pun nak jadi orang besar. Yang kontrol semua kekayaan
khazanah Mesir. Allah telah menaikkannya. Bacalah surah Yusuf. Sebaik-baik cerita untuk kita pelajari. Sebaik-baik teladan. Kerana ayah Nabi Yusuf adalah Nabi Yaqub. Maknanya semua adik-beradik yang nak bunuh Nabi Yusuf ni anak Nabi. Mana setiap manusia ini tak terlepas daripada tipu daya syaitan. Dan Nabi Yaqub pula anak Nabi Ishaq. Ishaq pula anak Nabi Ibrahim. Oleh itu Nabi Ibrahim Rasul dan Nabi. Ishaq Rasul dan Nabi. Yaqub Rasul dan Nabi. Yusuf Rasul dan Nabi. Alaihimus salatu wassalam. Ketahuilah. Percayalah dengan qada dan qadar Allah. Percayalah Allah mendengar doa kita apabila dah rancang. Buangkan semua yang resah tu dalam kepala kita. Letak pada Allah. Kalau kita hari ini susah, contohnya tak ada pekerjaan. Contohnya tak ada pendapatan. Contohnya kita tak tahu nak buat apa. Contohnya bisnes gagal. Hutang berjuta-juta ataupun hutang ratus ribu atau puluh ribu atau ribu-ribu. Hentikan gelisah itu. Itu yang ditakdirkan Allah untuk kita. Dan ketahuilah Allah pengasih. Allah penyayang. Allah suruh kita terima apa yang berlaku. Itu panggil beriman. Percaya. Kita tidak tahu apa kita buat itu berjaya atau tidak. Tapi Allah tahu. Selepas ujian, orang mukmin akan dapat kebahagiaan. Selepas ujian, semua selepas ujian. Kita kena tahu Allah cipta manusia ada tujuan untuk ibadat pada Allah. Dan Allah cipta manusia memberikan nikmat, dia ada tujuan untuk uji. Kami akan uji kamu semua. Nabluukum, kami akan uji kamu. Dengan apa? Bisyarri wal khair, dengan kejahatan. Yang kamu tak kejahatan maksudnya yang kita tak suka. Yang kita rasa tak nak sungguh. Wal khair, dan juga kebaikan yang kita suka. Duit kita suka, kuasa kita suka, pangkat kita suka, pujian kita suka. Itu semua ujian. Allah nak tengok adakah kita kembali pada Allah. Kita bersyukur pada Allah. Kita tunduk taat perintahnya, sembahnya, bersyukur padanya, terima kasih padanya. Allah nak tengok. Adakah kita taat perintahnya? Apa dilarang kita tinggal, apa dia suruh kita buat. Adakah dia nak tengok kita berlumba untuk dapat syurganya? Dapat keampunannya? Adakah kita lakukan apa yang menyebabkan dia redha? Dalam hidup dunia ini, kita mesti ada ini bagi Muslim. Bila lengkap itu kita faham, percayalah. Ketika tak ada duit, dia boleh tersenyum kerana dia tahu aku ada Tuhan yang sangat kaya. Aku ada Tuhan yang sangat penyayang. Aku ada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku ada Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Dia menjaga aku, dia menghidupkan aku, dia beri aku selama-selama ni. Dan ketika aku sekarang ini, dia menguji aku. Dia menyusahkan aku ini bukan kerana dia nak susahkan aku, kerana dia nak uji aku. Letakkan dalam kepala bahawa Allah sangat baik. Allah tidak pernah menjadikan kita dengan satu keadaan itu kecuali dengan tujuan-tujuan ujian. Allah kata, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mereka manusia yang beriman apabila mereka ditimpa musibah. Musibah makna segala yang dia tak suka. Yang berlaku hari ini, dalam dunia kita hari ini, banyak perkara yang tak suka. COVID-19. Kita tahukah itu takdir Allah? Tak ada satu benda yang buruk kecuali itu takdir Allah. Tak ada perkara yang seronok bagi kita, maju, prosperous, berjaya, makmur ekonomi, itu juga takdir Allah. Jangan yang baik saja takdir Allah, yang buruk tu kita marah. Maka kita tidak benar kepada Allah di situ. Allah berkuasa buat apa saja. Maka Allah kata lagi, apabila timpa musibah, dia berkata, Inna lillah, kami ini milik Allah. Maksudnya kami ini dicipta oleh Allah daripada dulu.
Daripada air, dia mula-mula tiada jadi air, air bertukar jadi manusia. Kami dicipta. Kemudian kami diberi nyawa. Ditiupkan nyawa dan kami hidup. Tapi hidup kami ini milik dia. Nyawa ni boleh diambil bila-bila. Kesihatan boleh diambil bila-bila. Harta kekayaan boleh ambil bila-bila. Kesenangan boleh diambil bila-bila. Duka cita boleh dicabut bila-bila. Penyakit boleh dicabut bila-bila. Kita milik Allah. Kita milik siapa? Allah. Inna lillah itu maknanya. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita pasti akan kembali pada Allah. Maksudnya rumah kita yang sebenar, kampung kita yang kita letakkan dalam jiwa dan fikiran. Semua ini ada dalam Quran. Siapa yang baca dan memahati Wow. Dengan seronok mendengar subhanallah Ustaz Mukram punya ilmu ya daripada Al-Quran, Sunnah, subhanallah, you know. I don't know what's happening to him. Nanti saya tengok saya punya ya. But anyway, saya tadi banyak notes I wrote down ya as Ustaz Mukram berceramah tadi ya. And I think subhanallah, saya rasa one of the things that I have not done enough is bersyukur pada Allah dengan nikmat yang dia beri kepada kita tu ya. Bersyukur, I think sometimes I use these words, you know, I'm grateful but it's never enough. Tak pernah cukup. Ya. Okay. Saya tadi just nak orang kata summarize sikit lah apa bila dah dengar ceramah daripada Mukram ni, Ustaz Mukram, saya rasa macam kalau siapa-siapa terdengar sekarang saya terkata tak sebut ustaz tu, saya just sebut Mukram tu kerana Ustaz Mukram ni sebenarnya saya punya my cousin, sepupu saya, tapi dia muda daripada saya panggil Mukram. Tapi perbezaan dia dengan saya adalah Ustaz Mukram ni bila habis sekolah pergi ke Al-Azhar. Saya habis Form 5, habis secondary school pergi ke Amerika. Jadi kami punya pengalaman background tu amat jauh sekali berlainannya lah. You know, ya. Saya sangat, one thing that I feel I have not done enough today is bersyukur pada Allah. Subhanallah, you know. You really make that kesedaran dalam diri saya with what you have said daripada tadi lah, you know kan ya. Saya rasa itulah satu and satu kesyukuran yang we can never say syukur tu enough ya. And number 2 is never judge things too soon ya. Saya hari tu menceritakan Nabi Yunus and Ustaz Mukram now menceritakan Nabi Yusuf juga ya. Subhanallah, having gone through all the dugaan tu, wow. Bukan di sebalik, bersama kesusahan itu ada kesenangan. Itulah yang saya bila daripada program tadi saya teringat, bersama kesusahan ada kesenangan. So tak apa, Ustaz Mukram nak continue and wrap up a bit, and maybe after that kita boleh berdoa sikit Ustaz Mukram kerana hari Jumaat ni, the last hour of hari Jumaat ni sangat-sangat afdal supaya boleh InsyaAllah lah doa daripada Ustaz Mukram ni barokah ya. Bagi kita semua hari Jumaat, such a blessed Friday. Yeah. Over to you Ustaz Mukram. Are you still on? Oh, terfreeze pula. Tadi ingatkan dah on dah. Okay. Tak apa, kita cuba tengok macam mana ya. Harap-harap dapat bersabar. Yes, Ustaz Mukram, over to you. Ya. Cukup dekat tu. Dan alhamdulillah, saya mahu semua yang mendengar, semua yang mempelajari pada petang ini, praktis dia. Knowledge ini, ilmu ini kalau tak praktis, dia macam baca surat khabar. Kita tak tahu apa kita dah baca semalam, kemarin, bulan lepas. Tapi kalau kita ulang dia, kita hidupkan dia, letak dalam fikiran kita, dia akan jadi guidance. Dia akan bersama kita. Dan bila kita bersama kita, apa saja kita berdepan, kita tahu macam mana nak solve dia.
Dan kita tahu, yang paling mustahak kita tahu, Allah sentiasa bersama kita di mana saja kita berada. Allah sentiasa bersama kamu. Allah sentiasa dengar apa kamu minta. Allah sentiasa menunaikan apa yang kamu mahu. Kita tahu takdir, tapi dia juga beritahu di sana dia bagi apa yang kita mahu. Maka kita kena combine semua dalam fikiran kita, faham. Jangan bila kita senang kita lupa semua ini. Ini akan jadi masalah. Tapi kalau kita sentiasa macam tu, bagaimana kita kaya sekalipun, kita tahu kita akan kembali pada Allah. Bagaimana bilion kita dapat duit, kita tahu ini tak akan manfaat kecuali apa yang kita gunakan untuk kebaikan, ke jalan-jalan Allah, membantu manusia dan memakmurkan bumi dengan kebaikan. Bila kita ada kuasa, kita tahu kita diberi amanah untuk berkuasa. Yang kita wajib menjaga kuasa ini untuk menggunakannya jalan kebaikan. Itu cara fikir. Kalau tidak, kita akan hilang, lose. Kita hanya kejar kehendak dunia, bila kita mati, kita masih kubur, kita terkejut. Bila kita bangkit pada hari akhirat, kita kecewa dengan apa kita buat. Maka inilah paling penting, ingat sentiasa. Sentiasa ingat mengingat. Sebenarnya semua saya cakap ni sebenarnya mudah. Saya cerita ni nak bagi faham. Mudah maksudnya benda tu tak adalah perlu panjang lebar. Tak perlu sejam pun tak perlu, setengah jam pun tak perlu, 10 minit pun tak perlu. Dia adalah belief. Wujud dalam kepala kita dan fikiran kita. Dia telah ada. Hanya kita tukar daripada tidak percaya kepada percaya. Daripada tak tahu kepada tahu. Mudah saja. Dan hidup dengan itu. Tidur, makan, minum, belief. Allah semua menentukan segala. Kita usaha yang terbaik. Kita percaya kita akan berjaya. Tapi kalau tak berjaya, kita tahu Allah menguji kita. Belief. Allah sayang kita. Belief dia. Percaya dia. Kita tengok semua ni. Itu rumusan saya lah. Percayalah pada Allah. Ingatlah Allah. Bagaimana nak sentiasa konsisten ingat Allah? Sebut dia. Baca ayat surah Fatihah. Baca dengan faham maknanya. Segala pujian bagi Allah yang mencipta, memiliki universe ini. Alam universe ini, semasa bumi ini milik dia. Dia jaga, dia urus, dia kontrol. Itu makna Rabb. Kena faham lah apa yang kita baca surah Fatihah tu. Surah Fatihah tu sebesar-besar surah. Dia sangat pemurah. Semuanya free. Selama-lamanya pemurah sebelum kita hidup, ketika kita hidup dan selepas kita hidup. Dia tak pernah kedekut. Dan dia tak pernah soal banyak mana dia bagi. Ingat, fahami dia dan believe, percaya. Dia pemurah. Dia pengasih, dia raja pada hari akhirat. Percaya. Percaya dia menentukan segala perkara. Kita nak macam tu, kita betulkan sedikit. Nakkan tu, kita minta dengan Allah, bagilah ya Allah apa yang kami minta. Kita tahu bila dapat itu dia bagi. Bukan daripada usaha kita. Usaha kita daripada dia yang bagi. Usaha mesti wajib. Rancang wajib, fikir wajib, pandang positif itu dia suruh kita pandang dengan positif pada Allah dan pada apa kita mahu. Ini sebagai rumusan lah. Semoga kita boleh hidup dengan iman itu. Hidup dengan belief, kepercayaan, faith kita pada yang kebenaran ini. Tinggalkan yang lain. Kognitif yang silap itu mengganggu kita. Cara fikir yang salah telah menyelewengkan hidup kita, menjadikan kita habis masa cukup banyak. Dalam duka cita, dalam sedih. Kenapa kita nak hidup dalam kerisauan, worry, depress? Buang dia. Hidup dengan Allah. Hidup dengan rahmat Allah. Sama rasa rahmat Allah itu bersama kita. Rasa Allah melihat kita, jaga kita, lindung kita, beri rezeki kita, uji kita dengan senang, uji kita dengan susah. Wallahu a'lam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami semua. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapa kami. Ya Allah, kau mudahkan urusan kami. Ya Allah, kau berikan kami ilmu. Ya Allah, Tuhan yang mendengar, yang memiliki alam semesta, yang memiliki langit dan bumi dan apa di antaranya. Ya Allah, Tuhan yang memiliki arasy yang mulia. Ya Allah, Tuhan yang memiliki arasy yang besar dan agung. Wahai Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau yang maha pengasih, maha lembut dan maha besar. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami ilmu. Dengan itu kami dapat
hidup dengan bahagia dalam ilmu dan kefahaman, dapat menghapuskan segala kerisauan, duka cita jiwa kami dan fikiran kami, menghapuskan segala keruncingan, menghapuskan segala kegelapan dalam jiwa dan fikiran kami, ya Allah. Kau keluarkanlah segala duka cita daripada fikiran dan jiwa kami, ya Allah. Kau masukkanlah cahaya kebenaran, cahaya ilmu-Mu dalam diri kami. Masukkan cahaya iman dalam fikiran jiwa kami. Bagikan kami gembira dengan iman yang Kau berikan pada kami. Berikan kami, hidup kami ceria dan sentiasa bahagia dengan segala yang Kau bagi kepada kami, ya Allah. Dan bagi yang kami dapat menghadapi segala cabaran dan ujian, segala kesusahan yang melanda pada umat ini, pada manusia, pada zaman ini, ya Allah. Berikanlah kami gembira dan berikanlah kami dapat menyebut nama-Mu sentiasa, bersyukur pada-Mu sentiasa. Dan kurniakanlah harapan kami, hajat-hajat kami, ya Allah, dengan kejayaan yang tidak ada di sana kekufuran, kejayaan yang tidak ada di sana kesombongan, kejayaan yang tidak ada di sana lupa pada Engkau. Berilah kami kejayaan yang kami akan sentiasa ingat kepada-Mu. Berilah kami kesenangan yang kami sentiasa memuji-Mu. Berilah kami kesenangan yang kami sentiasa tunduk dan ibadat pada-Mu. Berilah kami kesejahteraan dan kesenangan, ya Allah, yang kami dapat menggunakan kekayaan itu untuk jalan-jalan kebaikan, kemuliaan di jalan-Mu, ya Allah. Jadilah kami hidup dalam kebaikan dan kami mati dalam kebaikan. Dan jadilah kami sihat walafiat dan selamat daripada segala bencana, penyakit dan wabak yang Kau hantar untuk manusia. Ya Allah, Kau lapangkanlah hati orang yang duka cita. Kau tenangkan jiwanya. Kau cabutkan keruncingannya, ya Allah. Kau masukkanlah iman. Kau masuklah ketenangan dalam fikirannya, dalam hatinya, dalam tubuhnya, ya Allah. Semoga dia sejahtera. Semoga dia selamat. Semoga mereka itu semua kembali mengingati-Mu dan bersyukur pada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berilah kami kebaikan di akhirat, ya Allah. Wa qina azabannar, dan lindungilah kami, ya Allah, daripada azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Puan Fathiyah. Semoga Allah menerima dan mengampunkan dosa kita, memudahkan urusan hidup kita, menjayakan segala harapan dan hajat kita, menunaikannya dengan baik, dan memberi kita ilmu untuk kita menguruskan segala kebaikan yang beri kepada kita di dunia ini. Memberikan kita kefahaman mengatur strategi dan pelaksanaan yang lebih baik daripada dulu. Dan begitulah sentiasa lebih baik. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada sidang penuntun kerana bersabar mendengar dan bersabar untuk bersama dalam program ini pada setiap Jumaat. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dan menambahkan kita ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mukram, ya, terima kasih banyak. Ya, saya rasa sangat-sangat bermanfaat kepada semua yang mendengar, and I hope that posting ni bila naik berada dekat FB page kita, lebih ramai lagi boleh mendengar hari ni ceramah daripada Ustaz Mukram, and I just cannot wait for next Friday pula, ya, this blessed Friday ni bersama dengan Ustaz Mukram. Thank you so much, dan kepada penonton semua, thank you for being here. Mungkin tadi bila kata Assalamualaikum saya tak sempat nak balas salam, ya, waktu salam kepada semua dah towards the end of the program ni. And kepada hari besok, ya, please come back. Hari besok for IQX at 5 PM adalah sesi into IQX at 5 PM in total action, bermakna dengan apa yang telah dipelajari daripada Ustaz Mukram dan juga daripada apa yang mereka pelajari daripada saya dalam kelas saya dulu. Ramai yang telah dapat, orang kata, embrace and live with those 9 habits, 9 laws, and kebanyakan mereka juga dapat manfaat dalam kebaikan dalam diri mereka because of the practice of 9 habit, 9 laws ni lah. So hari besok, please, you know, we have a very very special guest yang telah melalui banyak cabaran hidup and all that. Seperti mana Ustaz Mukram kata tadi, cabaran hidup, tetapi satu yang dia ingat adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. You know, segala apa datang daripada Allah, therefore apa kekayaan apa kalau ditarik balik kita pun redha. And because of redha, syukur, sabar dia tu, ya, dengan forgiveness, ya, taubah dia tu, alhamdulillah today businessnya pun orang kata grow,
dia pun bahagia and all that. So please come tomorrow and come and listen. Saya tak nak beritahu nama dia, but come tomorrow. It will be a great story to listen yang kita boleh membawa mendapat manfaat ya. So thank you so much. We have already overextended our time ya. Terima kasih Ustaz Mukram. We'll see you next Friday on IQX Blessed Friday. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And tomorrow 2 p.m. Our special insights ya. Please go to www.iqx.asia to register. Terima kasih. Do you know that depression, anxiety, and stress can be overcome? Empower yourself through IQ Excellence Self-Therapy, a holistic, psycho-spiritual self-empowerment program to help you enhance your spiritual, emotional, mental, and physical well-being. Reclaim your energetic, optimistic, creative, and motivated self. And more importantly, realize your full potential. The 21st century, mental illness is skyrocketing globally. Today, the world is in a turmoil. Depression, anxiety, stress are most commonly afflicting our society and impacting our economy significantly. According to the World Health Organization, the estimated cost to the global economy is $1 trillion per year in lost productivity. Malaysia is not spared. According to 2015 National Health and Mobility Survey, 1 in 3 or 29.12% adults aged 16 years and above are struggling with mental health issues. This has tripled from 10.7% in 1996. In 2018, a Malaysian major daily reported by 2020, mental health would become the second biggest health problem after heart disease. Today, depression is the leading cause of illness and disability among adolescents. Suicide is the second leading cause of death amongst 15 to 29-year-olds. However, within the darkness, there is always light. There is hope. Hope is the heartbeat of the soul. IQ Excellence Self-Therapy will help you discover purification of the heart, purposeful living, holistic self-care, mind, body, heart, and soul. Embracing IQX 9 Habits and 9 Laws will help you become heart-centered, enjoy a psychological and spiritual well-being, and most importantly, you become self-empowered. You can now realize your full potential, cope with the normal stresses of life, work productively and fruitfully, and are able to contribute to the community, hence benefiting the society at large.